KPM. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syamil untuk Didik TV KPM bagi sukses SPM 2022 Pecutan. Hari ini kita akan pecut sama-sama bagi mata pelajaran Kimia Kertas 1 dan pastinya kita akan bawakan juga seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah murid-murid semua, hari ini kita akan ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Ifah kenalkan dulu, Cikgu Aida Hafiziana Muhammad Sobri dari SK Pendidikan Khas Ipoh Cemor Perak. Cikgu, apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Okey, untuk hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Syarin Hanum Abi Rahman dari SMK Abdul Baki Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk berkongsi kepada kita tentang Kertas 1 Kimia SPM. Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, sihat Irfan. Apa khabar? Sihat Cikgu. Nampaknya saya lagi bertenaga sebab Cikgu ada kat sebelah hari ini untuk berkongsi kepada kita tentang Kertas 1 Kimia SPM, Cikgu. Jadi permulaannya kita nak kongsikan kepada calon-calon SPM berkaitan dengan format pentaksiran. Jadi Cikgu, jom kita mulakan. Okey, terima kasih Irfan. Murid-murid semua sudah bersedia. Cikgu harap semua sudah bersedia bersama Abah Irfan dan Cikgu Syarin di Didik TV Sukses SPM 2022. Jom sama-sama kita memecut subjek Kimia Kertas 1. Sebelum kita bermula, Cikgu nak memperkenalkan tentang format SPM Kertas 1 untuk murid-murid. Sama-sama kita memahaminya. Okey, untuk kertas soalan ini, ia mengandungi 40 soalan yang akan murid-murid jawab dalam tempoh 1 jam 15 minit. Macam mana bentuk soalan tu, Irfan? Ya. Bentuk soalannya objektif. Okay, bila kita sebut objektif ni, dia ada dua jenis. Dua jenis? Okay, iaitu yang kita panggil objektif aneka pilihan dan objektif aneka gabungan. Okay, aneka pilihan tu ada A, B, C dan D. Okay, tapi ingat, ada juga pilihan A, B atau C. Kenapa Cikgu? Apa rasionalnya Cikgu? Okey, sebenarnya ada sebahagian daripada tajuk dalam mata pelajaran kimia, pilihan jawapan betul hanya ada 3. 3 sahaja. Jadi kalau kita buat yang keempat tu, seolah-olah kita telah mengambil satu konsep lain yang memang kata orang sah-sah salah. Sah-sah salah. Jadi kita tak nak murid keliru dengan konsep itu. Okay, manakala yang kedua, kita ada aneka pilihan. Okay, yang mana kita ada 1 dan 2 yang betul, 1, 2 atau 3 dan sebagainya. Okay, dalam kertas kimia kertas 1 ini, okay, kita ada 4 jenis konstruk ataupun bentuk soalan lah dalam bahasa mudahnya, iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi dan juga menganalisis. Jadi inilah yang cikgu akan kupas pada sesi kita pada hari ini. Okay, manakala seperti yang telah ditetapkan, aras kesukaran adalah 5, 3 dan 2. Okay, iaitu 5 soalan aras rendah, 3 soalan aras sederhana dan 2 sahaja soalan aras tinggi. Jadi murid-murid jangan takut, Irfan. Betul, Cikgu. Soalannya adalah mudah. Okay, jadi jumlah markah tadi ada 40 soalan, maka ada 40 markah. 1 soalan betul, 1 markah. Tak ada tolak markah. Okay, seterusnya cikgu pergi kepada mengingat tadi. Okay, mengingat tu maksud dia kita ingat apa yang kita baca dari buku teks, nota, okay, ataupun apa-apa maklumat yang kita dapat sebelum ni. Jadi sama fakta, konsep, teori, ciri dan sebagainya. Manakala bagi konstruk memahami, okay, murid-murid dikendaki membuat penerangan kepada idea atau konsep itu, memilih, membincang, menerangkan. Itu memahami. Maksudnya kita faham. Ini manakala bagi konstruk aplikasi pula, murid-murid mesti menggunakan maklumat yang telah dipelajari dalam situasi baru. Okay. Dengan kata lain, soalan bahagian ini lebih kepada soalan pengiraan. Jadi murid-murid mesti tahulah, mungkin kena hafal formula, kena tahu teknik-teknik atau langkah-langkah mengira. Okay, manakala
konstruk terakhir iaitu menganalisis. Ini adalah konstruk yang agak tinggi yang mana murid-murid perlu menggabung jalin ketiga-tiga konstruk yang awal tadi untuk membuat satu hubung kait maklumat, idea atau mencerakinkan atau membuat dalam pecahan-pecahan kecil maklumat yang diberi bagi tujuan menjawab soalan. Jadi itulah konstruk yang kita ada. Okey, boleh Irfan? Boleh cikgu. Ada Irfan nak tanya cikgu tak? Ya, sekarang ni yang Ifan faham cikgu, untuk konstruk bagi soalan SPM kertas 1 kimia ni ada 4 jenis. Yang pertama berkaitan dengan mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasi, yang keempat menganalisis. Betul. Cikgu. Ya. Bagus. Jadi cikgu, mungkin cikgu berterangkan kalau saya nak cemerlang dalam kertas SPM cikgu, berapa markah yang perlu saya ambil dan saya dapat untuk kertas 1? Okey, bagus soalan Irfan. Jadi sebenarnya untuk kertas 1, jika kita, dia merupakan boleh dikatakan penentu kepada grade. Sebabnya kertas 1 ini murid-murid tidak perlu membuat sebarang penerangan. Maksudnya satu soalan betul akan membawa kepada satu markah. Jadi di sini cikgu syorkan murid-murid membuat latihan untuk soalan kertas 1 ini agar murid-murid mendapat markah sekurang-kurangnya 30 markah. Jadi kalau dapat 40 tu lagi bagus lagi kan? Bagus, cikgu. Lagi senang nak dapat A+ kan cikgu? InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu Syarin. Jadi sekarang ni kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Sukses SPM 2022 Pecutan Kimia Kertas 1. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Selamat Sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran Kimia Kertas 1. Dan sekarang Cikgu Syarin akan bawakan kita kepada soalan contoh bagi konstruk mengingat dan memahami. Jadi Cikgu, jom kita mulakan. Okey, terima kasih Irfan. Okey, murid-murid semua sudah bersedia? Jadi di sini cikgu ada beberapa contoh soalan kertas 1 yang sama-sama kita jawab. Jadi cikgu harap semua murid telah bersedia dan akan mencuba menjawab dengan betul. Okey, jadi kita lihat dulu soalan bagi kategori konstruk mengingat. Okey, kat sini soalan konstruk mengingat ni dia ringkas, okey, dan mudah. Contoh dia antara berikut bahan yang manakah merupakan suatu unsur? Dia nak jawab? Saya nak jawab cikgu. Saya cuba. Okey. Bagus. Okey, antara berikut bahan yang manakah merupakan suatu unsur? Okey, kalau lihat soalan ni yang agak ringkas dan mudah. Jawapannya B cikgu, neon. Okey, kita sama-sama lihat apa jawapan murid-murid dan juga adakah jawapan Irfan betul. Ya, betul. Tahniah Irfan. Okey, jadi di sini bila murid-murid ingin membuat ulang kaji menjawab soalan kertas 1, cikgu sarankan murid-murid untuk menulis fakta ataupun maklumat yang betul bagi pilihan jawapan yang salah. Mana tahu kemungkinan di masa akan datang fakta yang salah itu yang dijadikan soalan. Okey, contohnya betul jawapannya neon kerana neon adalah unsur. Tapi di soalan yang lain pula, neon itu boleh ditanya. Contoh dia, bahan manakah merupakan suatu atom. Jadi di situ, murid-murid. Jadi kertas 1 ni sebenarnya Irfan, dia sangat senang. Okay, untuk menambah pengetahuan kita. Jadi kalau bagi cikgu, lebih baik membaca dan membuat alasan kenapa pilihan jawapan yang lain, contoh kat sini A, C dan D adalah salah, supaya menjadi seolah-olah satu nota. Kemudian kita pun dapatlah maklumat bagi A, C dan D, bukan semata-mata kita menjawab soalan atau mencari jawapan yang betul sahaja. Boleh murid-murid? Kita teruskan soalan kedua. Antara berikut yang manakah merupakan bahan tindak balas dalam tindak balas peneutralan? Jadi macam mana cara murid-murid nak menjawab soalan sedemikian? Kita mesti mencari kata kunci. Kata kunci itulah yang akan menentukan pilihan jawapan. Jadi contoh di sini kita diberikan 4 pilihan gabungan. Jadi kita tengok apa maksud peneutralan. Jadi kita tahu peneutralan ialah asid, tindak balas antara asid dan alkali atau base. Jadi dalam pilihan jawapan yang diberi, kita carilah
manakah alkali dan base. Sebab pilihan jawapan yang lain semuanya ada asid. Jadi sudah pasti betul. Jadi di sini kita lihat jawapannya adalah 1 dan 2. Okey, seterusnya kita lihat soalan ketiga. Sama juga. Manakah antara proses berikut merupakan tindak balas eksotermik? Kata kuncinya cikgu adalah eksotermik. Bagus Irfan. Irfan tahu tak eksotermik apa? Maksudnya cikgu suhu persekitaran itu akan meningkat. Ya, sangat bagus. Irfan ambil kimia Betul, dulu. cikgu. Saya belajar dengan cikgu sebelum ni. Ya. Okey. Ya. Kata kuncinya adalah eksotermik. Apa itu eksotermik? Suhu persekitaran meningkat. Jadi dalam pilihan jawapan A, B, C dan D, kita cari manakah pilihan yang menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Jadi jawapannya pembakaran. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang keempat. Silakan cikgu. Okey, grafen merupakan allotrope karbon yang digunakan secara meluas dalam industri nanoteknologi. Manakah antara berikut merupakan sifat bagi grafen? Jadi kita lihat pilihan jawapan A, B, C dan D itu dan kita memberi alasan kenapa jawapannya adalah A, Lucina. Okay, jadi kita pun cakap, oh, jawapan C itu salah kerana keras tetapi rapuh itu adalah sifat kaca. Sebab murid-murid pun belajar tentang kaca. Jadi kalau nak ganti, nak jadikan dia betul, keras dan kuat. Okey, seterusnya kita lihat konstruk memahami. Memahami ni kita kena faham. Okey, jadi ada satu langkah dulu. Unsur manakah yang berada dalam kumpulan 16 dan kala 3? Okey, apabila diberi makluman bagi 4 atom W, X, Y dan Z berserta susunan elektron. Jadi murid-murid perlu faham apa yang dimaksudkan ataupun apa yang dapat maklumat yang dapat diperolehi dari susunan elektron. Okey, jadi kita sama-sama lihat Irfan. Jadi di sini kita tahu susunan elektron 286, okay, yang mana nombor terakhir iaitu 6 merujuk atau menunjukkan kumpulan, okay, yang kita panggil electrovalence. Jadi itu kumpulan dia. Jadi kalau dia 6 bermaksud dia 16. Kemudian petala berisi elektron. Petala berisi elektron tu bilangan nombor tu. Ada berapa bilangan nombor? Ada 2. Ada 2, ada 8, ada 6. Berapa semua? Ada 16. Okey, 16 tu tadi kumpulan. Ya, betul. Ada 2, 8, 6. Ada 3 nombor kan? Betul, cikgu. Ada 3 jenis nombor. Jenis nombor. Jadi bermakna dia berada dalam kala 3. Sebab itulah jawapannya C. Okey. Y. Okay, seterusnya, soalan seterusnya, manakah antara berikut membentuk ikatan hidrogen? Jadi kita kena faham dulu. Macam mana ikatan hidrogen terbentuk? Jadi di sini kita tahu ikatan hidrogen terbentuk antara hidrogen dengan 3 atom, iaitu FON. Senang nak ingat Irfan, handphone. Sekarang siapa tak ada handphone? Semua ada handphone kan? Senang je nak ingat. Kena ada tips nak mengingat dengan senang. Jadi kita cari mana yang ada F atau O atau N. Jadi kita lihatlah kat situ dalam tanah tak ada. Walaupun dalam tanah ada hidrogen, tapi dia tidak terikat dengan FON. Tak ada, tak boleh. So jawapan dia salah. Okey, jadi amonia antara hidrogen dan nitrogen. Ingat handphone cikgu ya? Handphone ingat. Baik. Bagus. Okey, soalan seterusnya. Okey, rajah menunjukkan tindak balas bagi etanol. Okay, antara berikut yang manakah merupakan formula struktur bagi X dan Y. Jadi kita kena faham tindak balas etanol apabila terdapat reagen kalium manganat berasid dan juga serpihan porsilin panas, maka apa tindak balas itu? Maka kita tahu di situ adalah tindak balas pengoksidaan dan juga tindak balas pendehidratan. Jadi macam mana kita nak dapat jawapannya? Pertama sekali kita kena semak. Murid-murid kena semak berapa bilangan karbon. Jadi kita lihat pada formula diberi. Jangan risau. Kertas satu dia lebih soalannya adalah lebih jelas. Lebih jelas. Kita ada panduan. Ada panduan maksud dia. Jadi kita nampak kat situ C2 formula. Jadi 2 atom karbon. Jadi kita siap-siap cari. Dalam pilihan jawapan A sampai D, mana yang bukan 2 atom, maka jawapannya sudah pasti adalah salah. Sebab tu cikgu dah pangkah B, C dan D. Sebab dia ada 3 atom.
Okey, 3 atom. Jadi sebab itulah pilihan jawapan yang betul adalah A. Jadi kat sini kalau murid-murid selalu cakap nak tembak, jangan tembak. Jangan tembak. Lambu-lambu dadu pun itu cerita lama. Ya, cikgu. Ada kaedah yang tepat untuk dapatkan jawapan yang betul. Tepat untuk mencari jawapan yang betul supaya murid-murid cemerlang. Okey, soalan seterusnya. Kita lihat okey, ini adalah satu rantai polimer, manakah merupakan sifat polimer. Jadi dia tak tanya kalau soalan aras mengingat tadi, konstruk mengingat, dia akan tanya ini apa nama polimer ni, okey, jenis apa. Itu secara terus. Okey, tapi di sini ditanya sifat. Okey, di sini ditanya apa sifat polimer itu. Jadi di sini kita lihat, okey, jawapan dia. Okey, bagi setiap satu kita pun kena pasti. Okey, ini gambar raja yang diberi adalah polimer termoplastik. Jadi pilihan jawapan A. Okey, kita baca itu terurai apabila dipanaskan dan tidak dapat dikita semula. Maka itu adalah polimer termoset. C. Okey, dapat diregang dan kembali kepada bentuk asal apabila dilepaskan. Jadi itu kita panggil elastoma. Jadi jawapannya adalah B. Inilah contoh Irfan yang Irfan tanya tadi. Ada 3 saja pilihan jawapan. Sebab ada 3 jenis polimer, iaitu termoplastik, termoset dan elastoma. Jadi tak boleh nak letak jawapan. Tak boleh letak D dah, cikgu. ABC sahaja. Tak ada. ABC sahaja. Baik, terima kasih cikgu atas penerangannya bagi konstruk mengingat dan juga memahami. Cikgu, satu soalan sebelum kita berhenti berehat, cikgu. Adakah soalan kertas 1 ni mencakupi semua tajuk dalam buku teks? Ya. Semua tajuk. Jadi tak ada pilihan bagi pelajar tak nak baca tajuk 1, tak nak baca tajuk 2 sebab konon tak keluar. Ada soalan target. Tapi tak boleh, cikgu. Kita kena pastikan kita memahami semua tajuk dalam buku teks. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Terima kasih, cikgu. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Slot Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam Slot Sukses SPM 2022 Pecutan bagi Kimia Kertas 1 SPM bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Syahrin. Okey, sekarang ni cikgu, kita nak kongsikan kepada calon-calon SPM berkaitan soalan konstruk aplikasi dan analisis. Ya, macam suka je cikgu. Susah ke sebenarnya? Sebenarnya tak susah, tak Irfan. Susah. Ada teknik menyebabkan dia jadi senang. Ya, silakan Itu cikgu. yang kita akan kongsi. Okey, murid-murid semua sudah bersedia ya. Okey, jadi cikgu hari seterusnya kita akan lihat pula soalan bagi konstruk aplikasi. Jadi walaupun tadi macam Irfan kata susah ke, jangan kita letak di kepala kita itu susah. Kita fikir positif. Ya, positif. Anak-anak semua adalah cemerlang. Okey, jadi macam mana soalan aplikasi ini ditanya, Irfan? Okey, jom kita lihat. Jadi tadi kan cikgu dah kata soalan aplikasi sebahagiannya lah, bukan semua, sebahagiannya merupakan soalan dalam bentuk pengiraan. Jadi ini adalah satu contoh soalan pengiraan. Okey, diberi maklumat dalam suatu tindak balas. Okey, dan soalan bertanya, berapakah jisim kuprum 2 oksida yang masih tidak bertindak balas? Jadi di sini murid-murid, cikgu nak ingatkan, ada 2 ayat yang mungkin boleh diguna. Jadi bila kita baca soalan, kita tak boleh baca dengan laju, Irfan. Kita mesti baca berhati-hati kerana tidak semestinya soalan yang keluar ataupun ayat yang digunakan tu adalah sama. Dia bukan satu macam kita kata satu pattern kan. Jadi di sini cikgu cuba tukar. Kalau sebelum ni mungkin murid-murid pernah jumpa soalan berbunyi, berapakah jisim kumpulan oksida yang bertindak balas? Cikgu tambah tidak. Cikgu tambah tidak. Okey, kita lihat macam mana kita selesai soalan ni. Jadi macam tadi kita kata aplikasi jadi panjanglah sikit. Cuba Irfan tengok. Langkahnya tu lebih panjang. Jadi dia ada langkah-langkah. Jadi langkah pertama, murid-murid perlu menggunakan formula konsep mol. Ini adalah teknik murid-murid mesti tahu ataupun menggunakannya supaya murid-murid lebih senang. Lebih senang. Kita buat secara sistematik. Okey, langkah pertama, murid-murid mengira bilangan mol maklumat yang diberi. Jadi murid-murid dapat jawapannya. Di sini murid-murid menggunakan formula
M darab V bahagi 1000. Okey. Yang kedua, langkah kedua, murid-murid menulis nisbah mol. Macam mana? Tengok persamaan kimia yang diberi. Jadi jangan risau. Persamaan kimia dalam kertas satu diberi. Jadi murid-murid boleh menggunakannya. Okay, kemudian langkah ketiga, barulah kita mengira. Tapi kita tak boleh terus nak terjun kepada soalan Irfan. Sebab soalan tanya tidak. Jadi kita cari dulu jisim kuprum oksida yang bertindak balas. Belum lagi jawab soalan cikgu kan? Jadi di situ cuba Irfan tengok perangkap jawapan ABC. Ada tak jawapan 8 gram tu? Ada cikgu. Ada C. Jadi jika kita tidak berhati-hati, kita akan menjawab C. Sedangkan soalan bertanya jisim yang tidak bertindak balas. Jadi baki. 10 kena tolak dengan 8. Jadi rupa-rupanya jawapannya 2. Bukan 8. Jadi itu yang cikgu minta setiap kali membaca soalan, murid-murid perlu berhati-hati. Kita lihat soalan kedua. Bila soalan aplikasi, dia biasanya merujuk kepada satu situasi. Jadi di sini situasinya diberi dalam bentuk graf. Okey, soalan bertanya, apakah kadar tindak balas purata? Jadi di sini murid-murid perlu tahu macam mana hendak mengira kadar tindak balas purata. Ada formula dia, Irfan. Jadi di sini menggunakan maklumat dari graf. Kita tengok apa maklumat yang kita boleh perolehi dari graf. Graf menunjukkan ada 60 cm padu gas karbon dioksida yang terbebas. Jadi murid-murid mesti perlu faham bagaimana hendak menginterpretasi sebuah graf. Manakala masa yang diambil ialah 20 saat. Menggunakan formula kadar tindak balas, murid-murid boleh mendapat jawapan yang senang. Tekan saja kalkulator, murid-murid. Jangan lupa bawa kalkulator semasa SPM nanti. Seterusnya kita lihat soalan ketiga. Soalan ketiga ini adalah suatu sel ringkas dan diberi nilai keupayaan elektrod piawai. Di situ elektrod yang digunakan ialah zinc dan Ag itu argentum atau perak. Soalan bertanya, berapakah nilai voltan? Jadi kalau kita tengok Irfan, tiga-tiga soalan cikgu bagi contoh adalah pengiraan. Jadi di situ kita lihat betapa pentingnya. Jadi di sini pun ada formula dia. Jadi macam mana kita nak mendapatkan jawapan? Langkah pertama kita kena tentukan manakah anode, manakah katot. Jadi macam mana nak dapat anode dan katot? Lihat kepada nilai keupayaan piawai bagi elektrod yang telah diberi. Jadi konsep dia, cikgu nak bagi tips sikit. Lebih negatif anode. Lebih negatif anode. Kurang negatif katot. Yes, betul. Jadi di situ murid senang ingat. Jadi menggunakan formula yang ada, iaitu E node sel atau nilai keupayaan bagi sel ialah E katot, E node katot dan juga tolak E node anode, maka murid-murid akan mendapat nilai positif 1.56 volt, iaitu C. Cuma cikgu nak ingatkan, kalau dalam kertas satu tak ada masalah Irfan. Tanda positif itu telah ada dalam pilihan jawapan. Cuma cikgu nak ingatkan, dalam kertas 2 murid-murid perlu menulis tanda positif itu. Sebab kebiasaannya kita, kalau positif kita tak suka tulis tanda. Kalau negatif je kita akan tulis. Jadi kat sini tak boleh. Kena tulis juga. Kena tulis. Itu ialah tata cara penulisannya. Seterusnya kita lihat soalan keempat. Sama juga, tindak balas antara asid hidroklorik dan natrium hidroksida. Soalan bertanya, berapakah perubahan suhu campuran itu? Kita lihat macam mana Irfan. Nak suruh Irfan kira. Boleh? Boleh cikgu? Boleh. Apa dia punya formula cikgu? Apa formula agak-agak nak guna kat sini? Okey, kita nak kira suhu cikgu. Ya. MC data cikgu. Wah,
kan? Terbaik. MC data. Okey. Okey, kita sama-sama Baik. lihat. Jadi 2100 joule ni sama dengan 25 tambah 25 kali dengan 4.2 kali data cikgu. Jadi kalau kita buat kira-kira, data akan dapat 10. Okey, itu suhunya jawapan 10. Irfan Betul. Okey, kita lihat apa jawapan cikgu. Bagus. Nampaknya ini anak murid yang memang mendengar kata. Alhamdulillah. Jadi cikgu harap murid-murid di luar sana pun sama macam Irfan. InsyaAllah cikgu, kita doakan. Jadi di sini ingat bila soalan meminta kita mengira perubahan suhu, maka inilah formula yang perlu kita gunakan. Jadi bila kita sebab nilai itu semua diberi dalam Betul, soalan. kita masukkan saja cikgu nilai. Yang penting di sini sebelum SPM nanti murid kumpulkan semua formula yang telah dipelajari. Baik. Sebab soalan tak bagi formula. Kena ingat formula itu. Okey, jadi 10 jawapannya. Seterusnya kita lihat konstruk terakhir. Konstruk analisis. Yang menggabungkan ketiga-tiga konstruk yang lain. Sekarang kita gabung nak menjawabnya. Kita lihat soalan pertama. Soalannya pun agak panjang. Okey. Jadual menunjukkan pemerhatian. Dia bagi kita pemerhatian yang direkodkan apabila satu siri ujian dijalankan untuk menentukan kehadiran cation dan anion. Jadi dari maklumat yang diberi oleh soalan, murid-murid perlu menginterpretasi atau memberi maklumat bagi setiap satu, dan maklumat itu perlu digabung. Itulah analisis. Kita gabung, kita kena analisis satu-satu, kena lihat satu-satu. Okey, jadi di sini kita lihat yang pertama, pemerhatian dia ada mendakan putih yang larut. Jadi ada dalam murid-murid yang mempelajari tajuk garam, tahu apa itu tindak balas atau apakah ion yang terlibat apabila memberi pemerhatian sedemikian. Begitu juga yang kedua, apabila ditambah dengan amonia, murid-murid akan mendapat pemerhatian mendakan putih yang juga larut dalam larutan amonia. Jadi yang ketiga, apabila ditambah pada larutan barium nitrat, mendakan putih terbentuk. Jadi di sini telah memberi kita idea Irfan. Apa jawapannya? Kita lihat jawapan dia. Jadi di sini murid-murid akan lihat. Cikgu buat ini pun adalah tips cikgu untuk mengingatlah bagi topik garam. Okey, yang ada mendakan putih dan larut PAZ. PAZ. P itu ialah plumbum. Plumbum. A aluminium. Aluminium. Z zinc. Okey. PAZ, senang saja. Okey, dengan tindak balas dengan larutan amonia yang menghasilkan jawapan mendakan putih yang larut dalam larutan amonia berlebihan, satu saja, iaitu Z. Apa dia? Z tadi apa dia? Zinc, cikgu. Bagus. Okey, zinc. Jadi di situ kita pun lihat mana antara kedua-duanya adalah sama, Irfan. Yang sama, cikgu? Yang sama. Yang pertama pun ada dia, yang kedua pun ada dia. Yang pertama atas tu ada PAZ kan? Betul. Yang kedua ada Z. Mana yang dua-dua hadir? Yang ada huruf kedua-duanya. C dan D, cikgu. Okey. C dan D tu zinc lah. Z zinc. Okey, itu maksud dia A dan B tu kita dah boleh tolak. Bagus. Okey, kemudian yang ketiga, kita lihat tindak balas dengan barium nitrat, kita tahu itu adalah ujian untuk ion sulfat. Bukan ion klorida. Baik. Jadi sebab itulah jawapannya D. Jadi itu cara macam mana kita memilih jawapan yang betul. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Okey, di sini soalannya memang agak panjang tapi murid-murid kena baca tau. Tak boleh tak baca. Jangan tinggal soalan ni, rugi. Jadi di sini pengeluaran hasil tanaman berkurangan akibat masalah tanah. Sampel tanah dilarutkan dalam air sulit dan ujian dijalankan. Didapati tanah tersebut dicemari oleh asid diprotic X. Asid itu dititrat. Irfan tahu tak titrat tu apa? Titrat, cikgu? Saya ingat lupa lah, cikgu. Ingat lupa. Titrat itu adalah satu kaedah pentitratan. Kaedah tindak balas peneutralan. Yang digunakan dalam tindak balas peneutralan. Jadi di sini soalan bertanya, apa yang soalan nak? Soalan tanya, apakah nilai pH bagi asid X? Jadi di sini kita kena menggunakan maklumat yang diberi. Yang pertama sekali, kita tahu apakah isi padu yang diguna.
Okey, asid padu bagi alkali. Sebab tadi pentitratan kan. Ya, Iaitu tindak balas peneutralan antara asid dan alkali. Jadi VB itu ialah isi padu alkali. MB ialah kemolaran bagi alkali. Okey, itu pertama. Pengetahuan pertama yang kita perlu tahu. Okey, yang kedua, kita kena faham. Okey, kita kena faham pada Irfan nampak pada 25.8 pemerhatian dia adalah tidak berwarna. Jadi kita mesti faham bila tidak berwarna bermaksud takat akhir tercapai. Jadi itu yang kita nak. Jadi di situ ialah isi padu asid yang digunakan. Jadi itu maklumat. Itu maksud dia kita kumpul maklumat, kita analisis. Barulah kita guna formula. Jadi di sini kita mencari dulu nilai kemolaran bagi asid menggunakan formula MaVa dan juga MbVb sama dengan jadi kita dapat nilai. Langkah kedua baru kita menggunakan nilai ini untuk dimasukkan dalam formula P untuk mencari nilai pH. Jadi semua tu tekan dalam kalkulator sahaja. Okey, seterusnya soalan yang ketiga, silakan cikgu. Soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga kita lihat satu sel kimia juga. Cikgu ambil ni kerana ini topik baru Irfan. Jadi mungkin pelajar-pelajar perlu lebih banyak ulang kaji tentang topik ini. Jadi ini adalah sel kimia berserta keupayaan elektrod mereka. Okey, seterusnya soalan bertanya, manakah notasi sel? Notasi itu cara menulis. Cara menulis. Jadi di sini cara kita nak menulis senang nak ingat. ABC. Okey. Apa ABC tu, ABC cikgu? apa itu? A ialah anode. B bridge ataupun jambatan. Jambatan. C ialah cathode. Jadi kita pun lihat tadi, ingat tak soalan tadi? Lebih negatif anode. Lebih positif cathode. Ya, kita guna benda yang sama. Jadi di situ kita dapatlah jawapannya C. Jadi murid-murid mesti ingat susunannya. Elektrod, elektrolit, elektrod. Senang nak ingat. Pepejal mesti berada bersama pepejal. Cecair atau larutan mesti bersama larutan. Jadi murid-murid tak akan bertukar lagi. Ingat formula tu cikgu ya? ABC. A anode, B bridge ataupun jambatan, C adalah cathode. Cikgu, satu soalan sebelum kita berhenti berehat cikgu. Mungkin cikgu boleh berikan tips kepada calon-calon SPM ni untuk mahir bagi jawab soalan berbentuk analisis. Untuk soalan analisis ini sebab macam Irfan tengok tadi dia memerlukan pengetahuan. Betul. Mengingat. Dia memerlukan memahami. Kita mesti faham apa yang diberi. Kemudian ada menggunakan aplikasi mengira. Itulah sebenarnya gabungan. Jadi di sini cikgu sarankanlah kepada semua murid-murid calon SPM 2022 untuk membuat banyak latihan soalan-soalan ini. Jadi di sini supaya murid-murid biasa menggunakan aras-aras itu secara serentak. Tapi dia tak lari, mesti ada kata kunci. Ada kaitannya cikgu. Terima kasih, itulah tipsnya. Kita kena sentiasa buat ulang kaji dan latihan secara berterusan sebelum kita memasuki Dewan Bagi menjawab soalan SPM Kertas 1. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia Slot Sukses SPM 2022 Pecutan Kimia Kertas 1 bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Syarin. Okey cikgu, sekarang ni kita nak kongsikan kepada calon-calon SPM berkaitan dengan panduan umum kepada mereka sebelum masuki Dewan Bagi mengambil kertas SPM Kimia. Jadi silakan cikgu. Okey, terima kasih Irfan. Murid-murid, tadi murid-murid telah melihat cikgu telah berkongsi bagaimana murid boleh menjawab 4 jenis soalan yang ada dalam kertas 1. Jadi sekarang cikgu ingin berkongsi sedikit panduan umum untuk semua calon SPM 2022 bagi kertas Kimia Kertas 1. Yang pertama, seperti cikgu sebut di awal siaran itu tadi, kuasai semua tajuk. Betul. Jadi kita ada tajuk-tajuk dalam tingkatan 4 dan juga kita ada tajuk-tajuk dalam tingkatan 5. Jadi cuba baca.
cuba baca, dan walaupun bukan cikgu kata perlu hafal satu-satu, tak boleh, itu bukan kaedah terbaik, tapi kita memahami apa yang kita baca, dan disokong oleh yang mana ini dalam tajuk yang ketiga, konsep mol dan persamaan kimia. Ini adalah kalau kita kata asas apabila kita mempelajari kimia. Kita tak katalah calon itu belajar kimia jika mereka tak tahu tentang formula kimia dan juga persamaan. Jadi kita hanya berbaki tak sampai sebulan cikgu kira. Okey, maka murid-murid perlu menguasai cas-cas ion dan juga untuk menyeimbangkan persamaan. Dan inilah antara pengiraan yang sangat penting. Ini adalah pengiraan asas dalam kimia. Kita belajarlah setinggi mana pun, pengiraan ini akan mengikut kita. Betul. Masih berpandukan kepada pengiraan asas. Itu pengiraan konsep mol. Jadi Irfan tengok tajuk yang ketiga, konsep mol dan persamaan kimia tadi adalah satu tajuk yang sangat penting. Jadi murid-murid perlu tumpukan perhatian kepada tajuk ini. Buatlah sebanyak mungkin latihan untuk menjadi cemerlang. Seterusnya, murid-murid perlu menguasai jadual berkala unsur. Jadi jadual berkala unsur ini tidak diberi dalam kertas 1, Irfan. Tak beri. Tak beri. Dalam kertas 2, ya. Jadi untuk kertas 1 memang tak lain tak bukan kena hafal. Bukan kena hafal. Dia tak akan tanya, Irfan, jangan takut. Dia tak akan tanya lah. Magnesium itu berada di mana. Tapi kita kena tahu kawasan dia. Rumah dia kat mana. Rumah dia kat mana itu. Kalau kita lihat ada warna kan. Jadi kita ingat, ini warna hijau itu adalah logam. Logam, betul. Biru itu separuh logam. Puding itu bukan logam. Jadi bila kita tahu kedudukannya, walaupun kita tak dapat ataupun tak nampak jadual berkala ini di depan mata kita, kita boleh jawab. Kita tahu di mana kedudukan ion-ion tadi atau atom-atom atau unsur itu. Okey, seterusnya tajuk-tajuk yang ada pengiraan. Kalau kita tengok tadi dalam soalan konstruk aplikasi dan juga analisis, banyak soalan berkaitan pengiraan. Jadi seperti mana yang cikgu kongsi sebentar tadi, murid-murid kumpul dari tajuk pertama sampai tajuk terakhir yang ada dalam mata pelajaran kimia, apa formula yang perlu murid-murid kuasai dan boleh menggunakannya pada peperiksaan. Sebab mata pelajaran kimia formula tidak dibekalkan. Ada sebahagian mata pelajaran formula dibekalkan. Jadi, okey cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan antara formula yang terdapat di slide sekarang ni cikgu. Ya. Okey. Kita ulang kaji sama-sama. Ya, okey. Tadi kalau Irfan tengok yang pertama cikgu kalau Irfan boleh tengok di slide itu adalah pH. pH pH, pOH. Okey, itu adalah formula dalam topik asid, base dan garam, iaitu bagaimana murid-murid nak mengira nilai pH suatu larutan. Kalau H itu asid, hidrogen, ion hidrogen, OH itu ion hidroksida, itu bagi larutan alkali. Jadi nampak tak tadi cikgu kongsi soalan kan? Nampak, ada. Okay, yang kedua, kadar tindak balas. Tadi pun ada. Ada, kita kira cikgu. Jadi betul. Itu antara formula-formula yang popular. Okay, tadi yang Irfan mengira perubahan suhu tadi, itu dalam tajuk haba tindak balas. H sama dengan MC data. Bagus. Jadi itu adalah tajuk-tajuk yang ada. Jadi di sini cikgu ingin berkongsi, Irfan. Berkongsi apa cikgu? Teknik latih tubi kertas 1. Mari sebenarnya kertas 1 ni sangat penting. Ada setengah orang yang dia rasa kertas 1 ni senang lah, tak payah baca lah. Tak lah kan, fokus kena 2 je lah. ABC, boleh tembak-tembak je. Boleh tembak-tembak. Tapi tak. Kertas 1 tadi penentu kan. Jadi di sini sebenarnya dengan adanya latih tubi yang sistematik dan betul, kertas 1 akan memberi banyak manfaat. Secara automatik kita boleh menjawab kertas 2. Jadi macam mana? Macam cikgu kata tadi, bila kita dapat soalan kertas 1, bagi setiap pilihan jawapan A, B, C dan D itu, kita mesti cari maklumat dia.
Kita jangan pilih je jawapan, oh ini jawapan A. Memang kan? Jadi kita cari, kenapa jawapan A ni salah ya? Jadi macam tu. Okey, jadi cikgu tunjuk contoh kat sini. Okey, contoh. Puan Maria menggunakan kosmetik X pada wajah dan mengalami ruam dan iritasi. Setelah menggunakannya dalam tempoh yang lama, Puan Maria didapati mengalami kerosakan buah pinggang akibat bahan yang terdapat dalam kosmetik. Jadi kita cari dulu kata kunci. Kata kunci dia apa, Irfan? Kata kunci cikgu. Bahan. Okey. Bahan yang menyebabkan berlakunya masalah ruam dan iritasi, cikgu. Okey, satu. Okey, kemudian, lepas tu yang didapati mengalami kerosakan buah pinggang akibat bahan yang terdapat jadi dalam itu bahan kerosakan buah pinggang. Jadi di sini dalam topik tajuk ini iaitu kosmetik, murid-murid belajar jangan ingat kimia ni belajar tidak belajar kosmetik pun ada, Irfan. Jadi di sini ada 4 pilihan bahan kimia. Yang pertama contoh betamethason valerate. Kalaulah bahan ini digunakan secara berlebihan, maka apa terjadi? Kulit merengsa. Jadi kita tulis siap-siap. Jadi jika di lain kali kita membuat latihan lain, ada soalan tanya apa yang menyebabkan kulit merengsa, jadi kita tahu jawapannya apa. Jawapannya apa. Okey, kemudian B, hidroquinone. Hidroquinone menyebabkan kulit menjadi hypersensitif dan juga mengurangkan pigmentasi. Ini yang orang nak jadi putih tu. Okey, kemudian yang ketiga atau C, tritinone. Okey, kulit menjadi kemerahan dan menggelupas. Jadi kita tahu kenapa A itu salah. A tidak menyebabkan kerosakan buah pinggang. Begitu juga B, begitu C. Tapi kita tahu jawapan yang betul. Jadi di sini membantu kita. Sebab tu cikgu katakan, jadikan soalan kertas 1 itu jawapannya sebagai nota. Jadi tak payah lagi nak pegang nota, Irfan. Betul, cikgu. Apabila nak masuk dewan exam, nanti bertambah stres. Pegang je soalan. Betul, dalam soalan tu tercatat semuanya. Dalam masa yang kita ada sekarang ni, kita buat latihan banyak-banyak dan kita tulis jawapan tu apa informasi yang kita faham, kan? Kalau kita dah faham dekat situ, maka senanglah kita untuk buat pilihan jawapan. Ya, betul. Kan? Okey. Kaedah kedua, cikgu kaedah nak kedua. kongsi. Ada lagi? Silakan. Ada lagi. Okey, kaedah kedua ni, kita tahu sekarang penggunaan telefon bimbit di kalangan generasi terkini termasuklah semakin juga meluas, semakin meluas. Jadi apa kata kita manfaatkannya? Jadi di sini murid-murid mungkin dengan bantuan guru boleh menukar. Kalau sebelum ni kita menjawab soalan atas kertas. Betul. Kita tukar soalan daripada atas kertas, kita jadikan dia dalam bentuk digital. Iaitu dalam bentuk Google Form. Orang Google tu, dan murid-murid boleh menjawab berulang kali. Baik. Kalau kita buat atas kertas, mungkin kita akan ada satu perasaan, malaslah nak padam balik. Betul. Kita dah buat sekali cubaan saja. Kita simpan kat tepi, tak nak buat dah lepas tu. Tapi bila dalam telefon bimbit, bila kita dah jawab, dia akan muncul jawapan kita yang betul. Jika kita salah, dia dah cakap kita salah. Jadi bila kita ulang kali kedua, maka kita sudah pasti kita akan mendapat jawapan yang betul, sebab dia dah tak ada dekat situ. Jadi ulanglah sebanyak mungkin yang boleh, Irfan, sebelum menjelang hari peperiksaan. Jadi di sini, jika murid-murid di luar sana boleh imbas QR code. Jadi ini adalah antara soalan kertas 1 sebagai latihan. Ini cikgu ambil soalan-soalan dari tahun SPM tahun-tahun lepas, dan cikgu kumpulkan menjadi dalam bentuk Google Form untuk latihan murid-murid. Jadi murid-murid boleh imbas sekarang ni QR code ini dan cuba jawab ulang-ulang kali sehingga mendapat berapa markah? 100 markah. Bukan cikgu, 40 saja bergurau. Kalau 100 tu campur dengan kertas 2, cikgu, kan? Okey, 40 markah. Boleh ulang. Selagi tak dapat 40, ulang lagi. Boleh di mana saja boleh jawab. Betul. Bukan semesti dalam kelas, bukan semesti di meja belajar. Sambil makan pun boleh jawab. Jadi itu adalah 2 kaedah teknik latih tubi kertas 1 yang cikgu kongsi menjelang
SPM 2022. Iya, terima Irfan, kasih ada soalan cikgu. tu cikgu tak? Cikgu, soalan saya lah kan. Mungkin di luar sana ramai sebenarnya calon-calon SPM ni bagi kita kimia khususnya takut cikgu. Saya rasa saya tak berani lah cikgu nak masuk dalam dewan pemeriksaan ni. Saya rasa macam saya tak cukup belajar lagi. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan antara tips dan teknik untuk mereka rasa macam saya yakin saya boleh berjaya dengan kertas SPM Kimia. Silakan cikgu. Khususnya kimia untuk panduan persediaan. Persediaan calon-calon SPM 2022 khususnya yang mengambil mata pelajaran kimia, kita kiralah untuk kertas 1 atau kertas 2, nasihat cikgu, kita mesti disiplinkan diri untuk membuat latih tubing. Dia tak boleh macam ni Irfan. Contoh dia hari ni kita dari 7 pagi sampai 12 malam tak bangun, tak belajar, tak boleh. Okey, kita mesti ada jadual. Mungkin kita guna 1 jam untuk latih tubing kertas 1, kemudian kita boleh rehat sekejap, makan, tengok televisyen dan sebagainya, tengok didik TV. Betul, setuju. Tengok Cikgu Syarif. Dan seterusnya. Okay, kita ada masa seterusnya, kita jawab sambung. Betul. Okay, jadi kita mesti sistematik. Bila kita sistematik, kita tak penat. Jangan terlalu tertekan. Ya, jangan tertekan. Bila kita penat, menyebabkan kita akan rasa kecewa. Bila kita tak dapat menjawab. Contoh dia lah tadi kan, kita dah jawab, tiba-tiba soalan yang kita dapat 20 je per 40. Jadi kita akan rasa sangat tertekan. Sebenarnya kita berpotensi untuk menjawab lagi baik. Jadi tapi kerana kita tidak pandai membahagi masa, menyebabkan kita akan rasa tertekan dan prestasi kita akan terganggu. Kemudian yang kedua, kita tahulah ini soalan objektif Irfan. Jadi sudah pasti kita menggunakan pensel. Betul. Jadi murid-murid, cikgu pasti guna pensel 2B sahaja supaya murid-murid menanda jawapan dengan terang. Dan ingat, bila nak padam betul-betul. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Syarina Hanum Abi Rahman dari SMK Aminul Baki Kuala Lumpur berkongsi kepada kita tips dan teknik untuk cemerlang bagi kertas 1 kimia. Terima kasih juga diucapkan kepada Cikgu Aida selaku jurupersediaan kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu.